Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita pergi kepada topik dan juga subtopik yang terakhir untuk bab 11 tingkatan 4 daya dan gerakan, iaitu 11.4 jisim dan inersia part yang ketiga. Okey, ini saya Cikgu Fazli Shah Isa dari SMJK Songwah, Kuala Kangsar, Perak. Okey. Okey, untuk standard pembelajaran bagi video ini ialah 11.4.4 berkomunikasi tentang kesan inersia dalam kehidupan harian, ya. Okey, dekat sini nanti kita akan tengok contoh-contoh lah, ya. Banyak contoh-contoh yang saya ambil daripada internet berkaitan dengan inersia yang related lah pada kita punya kehidupan. Okey, kita tengok tajuk yang pertama iaitu kesan inersia dalam kehidupan harian. So, anda telah mengetahui bahawa inersia ni dipengaruhi oleh jisim, sesuatu objek. So, ingatkan kembali, ya, semakin besar jisim, maka semakin besarlah inersia bagi objek itu. Okey. Dan inersia ni dia boleh memberikan kesan yang positif ataupun yang kesan yang negatif dalam kehidupan kita. Okey, macam mana yang positif dan negatif ni? So, kita akan tengok contoh dia nanti, ya. Okey, yang pertama ialah kesan positif lah, ya. Kita tengok kesan positif dulu. Okey, contoh kat situ apa tu? Nampak tak? Macam hammer kan, ya, penukul kan. So, kalau hammer tu dia punya pemegangnya dengan kepalanya tu dah tercabut, biasanya kita akan ketuk-ketuk dia kan, ya, untuk masukkan kembali, betul tak? Ya. Jadi kepala tukul yang longgar boleh diketatkan semula dengan menghentakkan bahagian pemegang tukul pada permukaan keras. Okey. Jadi hentakan yang laju ni akan menyebabkan kepala tukul itu akan bergerak ke bawah. Disebabkan oleh inersia tersebut. Nampak, ya? Okey, ini adalah kesan yang positif lah, ya, inersia kan. Okey, nampak tu. Dia tengah buat apa tu? Pusing-pusing payung kan. Jadi payung yang basah dapat dikeringkan dengan memutarkan payung itu dengan laju. Putar payung tu. So, payung yang basah tu dapatlah keluarkan percik air tu kan. Okey. Jadi disebabkan inersia inilah titisan hujan itu akan terus bergerak walaupun payung sudah berhenti berputar. Okey, maka titisan hujan ini akan jatuhlah daripada payung. Okey. So, kita tengok pula kesan negatif inersia dan cara mengatasinya. Okey, yang ini pun kalau siapa yang pernah tengok video saya yang sebelum ni, adalah, ya, nampak situasi kalau pemandu terlibat dengan kemalangan lah contohnya, ya, minta dijauhkan lah, ya, ataupun dia brake tiba-tiba kan. Okey, dapat jadi macam itu kan. Okey, so kesan inersia ni boleh menyebabkan kecederaan kepada pemandu kereta. Okey, pada orang belakang juga, pada tepi juga, ya. Okey, oleh itu kereta dilengkapi dengan beg udara. Ini adalah cara untuk mengatasinya lah, ya. Kita equipkan kita punya dashboard tu dengan beg udara, penyandar kepala dan juga tali pinggang keselamatan, ya. So yang kelengkapan keselamatan semua inilah yang akan mengurangkan kesan inersia ini. Okey. Dan yang ini pula kenapa tu? Okey, yang ini adalah semasa mendarat, kapal terbang yang berjisim besar ni tak dapat berhenti dalam jarak yang pendek. Okay, dia mesti memerlukan landasan yang sangat panjang disebabkan oleh inersia pada kapal terbang tu yang laju kan. Dia bergerak dengan sangat laju kan. Walaupun dia tekan brake pun dia masih dalam keadaan yang sangat laju. Jadi dia memerlukan landasan yang sangat panjang. Okay, bagi kapal terbang yang besar lah, ya. Kalau macam Twin Otter tu mungkinlah kecil kan. Okey. Okey, so oleh itu landasan yang sangat panjang diperlukan untuk kapal terbang mendarat dengan selamat. Alright, next. Ini dari segi perbincangan lah, ya. Dari segi perbincangan, kalau you tengok kat situ ada satu mesin gegar kot, ya. Mesin gegar, ya. Dia menggegarkan batang pokok apple. So banyak apple yang jatuh kan. Okey. So pernahkah anda terfikir mengapa buah atau daun jatuh ketika dahan pokok digoncang? Inilah yang akan berlaku, ya. Apple tu berada dalam keadaan rehat ataupun
pegun. Jadi sebelum goncang, ranting sedang dalam keadaan rehat. Tetapi ketika pohon digoncang, dahan mulai bergerak, sedangkan buah dan daun tetap dalam keadaan rehat ya pada awalnya. Oleh itu, buah apel akan jatuh ke bawah. Okey. Nampak? Ni tengah buat apa ni? Permainan ni ya, kapet ya, nak buang habuk kan? Okey. So, adakah anda tahu apa yang menyebabkan zarah debu tu jatuh dari permaidani? Keadaan itu disebabkan oleh inersia. Ya, apabila anda memukul permaidani dengan tongkat, okey, biasanya kalau saya jemurkan permaidani dekat pagar, saya ketuk-ketukkan dengan batang kayu kan, okey. Jadi permaidani itu mula bergerak, tetapi zarah-zarah debu di dalamnya tetap dalam keadaan inersia pada awalnya kan. Okey. Jadi pemukul kapet akan mengulangilah perbuatan tersebut sampailah permaidani itu bersih. Okey, ni nampak? Macam susu kan? Okey. Perasankah anda susu akan terus berpusing walaupun anda telah berhenti mengacaunya? Tidak salah untuk mengatakan bahawa ini disebabkan oleh inersia lah, yang membuatkan susu bergerak di dalam gelas. Okey. Nampak ni orang atlet lompat jauh kan. Okey. So anda pasti pernah melihat kan atlet berlari sebelum melakukan lompat jauh. Dia ambil jarak dulu kan. Tetapi pernah tak anda terfikir mengapakah mereka melakukannya? Okey, baiklah. Mereka melakukannya untuk menyediakan diri dalam keadaan inersia bergerak daripada keadaan pegun. Jadi ini memudahkan mereka melompat dengan lebih jauh. Ini pula. Ni best ni. Inersia membolehkan peluncur ais meluncur di atas ais dalam garis lurus. Okey. Ini lah kesiannya. Okey. Semua penumpang di dalam bas berada di dalam keadaan rehat. Yang ini kesan negatif lah kita panggil ya. Okey. Jadi apabila bas berhenti secara tiba-tiba, inersia penumpang menyebabkan ada penumpang yang terhumban ke hadapan. Okey, dah habis. Okey, jadi kita pergi kepada latihan pengukuhan. Enjin kapal terbang kapal terbang pula. Enjin kapal tangki perlu dimatikan sejauh beberapa kilometer dari pelabuhan untuk menghentikannya. Okey, apakah tujuan melakukan hal tersebut? Kalau you tengok gambar dalam video ni, enjin macam tak sempat brake kan. So apa yang berlaku, dia akan rempuh pelabuhan tu. Okey. Jadi kapal terbang mempunyai laju yang tinggi. A. B. Kapal tangki. Okey, kapal tangki mempunyai inersia yang besar. C. Kapal tangki mempunyai daya geseran yang kecil. Dan D. Kapal tangki mempunyai tenaga kinetik yang tinggi. Okey, jawapan dia saya rasa awak pun tahulah kan. Okey, jawapan dia ialah B, sebab dia mempunyai inersia yang besar. Okey, jadi kenapa dia inersia yang besar? Sebab kapal tangki ini mempunyai jisim yang sangat besar. Okey. Alright. Antara berikut yang manakah merupakan kesan inersia? Okey, A, kapal selam yang terapung. Okey, ini A. Okey. Kemudian B, sepotong apel bertukar perang. Ini B. C, sebuah kapal terbang tidak boleh berhenti terus semasa mendarat. Ini C. Okey, dan D, titisan air terhasil di luar gelas yang berisi air sejuk. Yang ini D. Okey, so saya rasa awak pun tahulah apa jawapannya kan. Tadi kita pun dah tengok kan contoh inersia kan. Alright, so jawapan dia ialah C. Okey, rajah di bawah menunjukkan keadaan seorang pemandu motosikal apabila memberhentikan motosikalnya secara tiba-tiba. Yang sebelah kiri ni macam slow je kan, jadi tak terangkat kan. Jadi saya jumpa satu lagi video yang kecil ni, yang ini dia terangkat bahagian tayar belakang kan.
Jadi apa yang berlaku kat situ? Adakah keadaan menyebabkan tekanan, inersia, momentum ataupun jatuh bebas? So jawapan dia of course lah inersia. Okey. Okey. Soalan ini bukan nombor 2 dah ni. Salah type ni, sorry lah. Okey, rajah di bawah menunjukkan duit shilling yang diletakkan di atas keping cardboard merentangi mulut gelas. Apabila cardboard itu ditarik secara tiba-tiba, kenapakah duit shilling itu jatuh ke dalam gelas? Okey, duit shilling itu mempunyai inersia. B, duit shilling itu lebih berat daripada cardboard. C, ketumpatan duit shilling itu adalah tinggi. Dan D, duit shilling itu tidak dipengaruhi oleh sebarang daya. Jadi agak-agak apa jawapan dia? Ya, betul. Okey, A. A-nya ke mana sini? Sana perginya. Okey, sini ya. A ya, duit shilling itu mempunyai inersia. Alright. So itu sajalah daripada saya untuk topik daya dan gerakan. Segala kekurangan, kelemahan, saya minta maaf lah, minta ampun, minta maaf untuk tajuk ini. Semoga anda semua mendapat manfaat lah daripada video yang telah saya sediakan untuk bab ini ya. Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi untuk yang akan datang untuk topik yang lain pula. Bye bye.